إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha pihak pengurusan surau ihsaniyah, pegawai-pegawai syarak, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suara sikitlah ada problem. Mungkin ada apa, tak tahulah. Dah beberapa hari dah, beberapa minggu juga, tapi dia dah cek dan juga pergi ke hospital. Pergi tu hari cek darah semua. Cek darah, cek apa semua. Test COVID semua tak ada apa lah. Darah semua. Dan domam tu sebelum tu adalah sikit angka-angka kan. Tapi ni okey lah, tak ada masalah apa. Cuma tak hilang lagi suara ni. Masih lagi tersekat-sekat. Jadi kan isyak kan kita minta lah juga imam muda kita. Syahrul Naim. InsyaAllah pada malam ini InsyaAllah kita lihat sambungan pada hadis yang seterusnya di dalam Fadailul Quran, kelebihan Al-Quran, yang mana kita telah lihat pada minggu-minggu yang lepas, pada pertemuan kita yang lepas, tentang satu orang yang membaca, satu orang yang mana dia membaca 10 ayat di dalam satu malam. Kemudian dia membaca 100 ayat, 200 ayat. Dan ada yang bertanya juga kepada saya tentang ayat itu, pada bila masa dia, malam yang disebutkan itu adalah satu malam lah. Bila kita lihat di sini, sesiapa yang yang membaca 100 ayat di dalam satu malam akan dikira di dalam kalangan qanitin. Yang qanitin tu maknanya orang yang taat. Dan dalam riwayat yang lain dia membaca 200 ayat, dan ada juga riwayat yang lain 100 ayat itu juga termasuk di dalam solah sepanjang-panjang malam. Jadi kelebihan satu orang yang membaca, dan tentulah satu orang yang membaca ini dia tidak boleh lari daripada mempelajari Al-Quran. Jadi untuk kita membaca, pastilah kita ini satu orang yang mempelajari tentang ilmu membaca Al-Quran. Kalau kita nak mempelajari ilmu tentang tafsir Al-Quran, lainlah pula. Kan? Jadi kalau kita nak mempelajari ilmu tentang hukum hakam Al-Quran pun lainlah pula. Berkenaan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita taati dan juga yang kita
yang kita jauhi daripada tegahannya. Tentang perkara-perkara wajib yang dilakukan. Jadi semua tu ada dalam Al-Quran. Kan? Tetapi yang diceritakan di sini adalah orang yang membaca. Orang yang membaca Al-Quran pada satu malam. 10 ayat yang Nabi sebut. Maka dia tidak dikira ataupun digolong di kalangan orang yang lalai. 10 ayat. Atau orang yang membaca 10 ayat. Jangan sampai kita tuan-tuan langsung tak ada ayat yang kita baca. Ya, satu malam tu janganlah dia terlalu kita berlalu, jangan sampai tak ada masa langsung kita untuk membuka Al-Quran, membaca ayat Al-Quran. Cuma beza kat sini mungkin kita boleh baca dari segi hafazan. Kalau kita hafal surah As-Sajadah, kan, surah Al-Mulk, itu termasuklah di kalangan orang yang membaca Al-Quran. Ya. Qara'a fil lailah. Disebut apa? Qara'a ni maknanya yang membaca. Membaca satu malam mi'ata ayat. Mi'ata ayat maknanya 100 ayat daripada kitab Allah. Dia dikira dikutiba minal qanitin. Maka dia kutiba minal qanitin, maka dia dikira ataupun termaktub di dalam kalangan orang-orang yang qanitin, orang yang taat. Al-hadis arba'un. Hadis yang ke-40. Jadi makna dah sampailah penghujung hadis ni. Penghujung hadis matan arba'in di dalam fadilat Quran. Kalangan Syekhul Muhaddisin Maulana Muhammad Zakaria Al-Khandahlawi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala nazala Jibril alaihi salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu satakunu fitan. Qala famal makhraju minha ya Jibril? Qala kitabullah. Rawahu Razin kazafir rahmati muhaddati. Walaupun hadis ni matan 40 tetapi ada bahagian-bahagian lah. Ini bahagian yang pertama yang kita dengar. Nanti bahagian yang kedua, kelebihan-kelebihan surah yang kita akan dengar, akan sambunglah pada sempat masa yang ada nanti. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, redha Allah ke atas kedua orang sahabat ini, dua beranak ni lah, Abdullah bin Abbas, ataupun dipanggil Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas maknanya anak kepada Sayyidina Abbas. Abbas radhiyallahu anhuma, redha Allah ke atas mereka berdua. Ini Abdullah ni merupakan sepupu juga kepada Rasulullah, kerana Abbas ini adalah Sayyidina Abbas ini merupakan bapa saudara baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan Sayyidina Jibril alaihi salam telah turun dan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa banyak fitnah. Fitnah yang disebutkan sini adalah huru-hara. Huru-hara yang disebut huru-hara setelah apa? Setelah akhir zaman, ataupun huru-hara akhir zaman akan pasti berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah jalan keluar daripada keadaan itu, wahai Jibril alaihi salam? Maka Jibril alaihi salam menjawab, kitab Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk keluar yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihi salam adalah Al-Quran. Bila disebutkan telah memberitahu kepada Rasulullah bahawa banyak fitnah akan berlaku.
Fitnah yang berlaku ketika bila? Ketika mana zaman kita ni lah. Ketika zaman Rasulullah SAW, bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar lagi, pintu-pintu fitnah tertutup. Zaman Sayyidina Umar tertutup. Tetapi di zaman Sayyidina Uthman, pintu-pintu fitnah telah terbuka. Itulah pembunuhan Sayyidina Uthman dan juga selepas pada itu berlakunya. Bukan makna zaman itu tidak baik, tetapi sebenarnya bukannya, bahkan itulah kurun terbaik. Cuma pintu-pintu fitnah akan terbuka. Jadi Jibril AS telah beritahu kepada kita jalan-jalan untuk kita selamat daripada fitnah-fitnah ini adalah melalui kitabullah ini, Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran adalah penjamin keselamatan daripada segala fitnah. Jadi apa yang dibawa oleh Al-Quran, maka itulah dia jalan kita keluar melalui fitnah. Keberkatan daripada membacanya. Keberkatan daripada membacanya juga menjadi sebab kelepasan daripada fitnah. Kita dah dengar beberapa banyak hadis sebelum ini. Majtama'u fi qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Tidak berkumpul satu-satu kaum fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah, di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballah, sambil mereka duduk di rumah Allah itu membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, yakni membaca Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan diturunkan kepada mereka sakinah, wa ghasyatuhumur rahmah, melainkan diturunkan juga mereka ini dinaungi oleh dipayungi, diteduhkan oleh rahmat, wa hafazhumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat, wa zakarahumullahu fi man indah, dia disebut peserta-peserta fi man indah, ahli-ahli, peserta-peserta yang duduk. Wa yatadarrasunahu bainahum, kan, dia bertadarus, dia membaca. Kalau kita beramal dengan itu saja pun tuan-tuan, sebenarnya amalan itu sudah cukup besar. Maknanya kita meneruskan aktiviti-aktiviti wa yatadarrasunahu bainahum, bertadarus. Maknanya duduk, kita berkumpul, kita membaca Al-Quran. Kalau itu sahaja pun jalan dia, maka itu pun merupakan satu pintu, satu medan, satu ribat untuk kita selamat daripada berbagai-bagai fitnah, iaitu huru-hara keburukan. Telah disebut pada hadis ke-22, jikalau Al-Quran dibacakan di dalam rumah, ketenangan dan rahmat akan turun ke dalam rumah tersebut. Allahu Akbar, Dan syaitan-syaitan akan meninggalkan rumah itu. Jadi kita wujudkanlah amalan di rumah kita ni. Di antara fitnah-fitnah yang disebut, yang kita paling takutilah adalah fitnah ataupun ujian kedatangan Dajjal. Bila masa dia, kita pun tak tahu bila masa dia. Bahkan kadang-kadang ada juga, kadang-kadang kita dengar kan, masa ni, tapi dah berlalu juga dah, kan. Ada yang mengatakan 2015 masa tu. 2015, kita masa tu 2010, kan. Sampai buat filem lah 2012, konon-kononnya kiamat dan sebagainya, kan, ataupun beralih alam baru. Bila, jadi bukan persoalan bila, persoalannya sejauh manakah persiapan saya dan kita, kan. Bila sahabat tanya mata sa'ah, bilakah hari kiamat, kan, yang bertanya itu sudah siapkah dia punya persiapan, kan? Bukan kita bertanya bila, dan kita yakinilah
bahawa berkaitan dengan fitnah Dajjal ni, ya, Imam Mahdi dan sebagainya kan. Yang kita tak tunggu Dajjal ni, kita tunggu Imam Mahdi kan. Imam Mahdi, bukannya tanya tentang Dajjal ni. Persoalannya Imam Mahdi tu kan. Tahu ni sekian Imam Mahdi nak keluar dan sebagainya. Macam-macam kisah, macam-macam sampaikan, senaraikan, siap untuk barang-barang yang perlu untuk dipersiapkan kan. Sampai macam-macam lah, spare part pun disuruh. Tapi bila kita pun tak tahu, dan penghujung fitnah yang paling besar adalah fitnah Dajjal. Dalam riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu itu terdapat kenyataan bahawa Nabi Yahya alaihissalam memberitahu kepada Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kamu membaca kitabnya. Bandingan orang yang membaca kitab Allah adalah seumpama orang yang berlindung daripada serangan musuh di dalam sebuah kota. Dari arah mana pun musuh datang menyerang, mereka mendapati dari arah itu terdapat kalimah Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawal yang menolak kemarahan mereka. Jadi ini kita membaca, tuan-tuan. Kita membaca. Baca tu pastilah bacaan kita tu bacaan yang sahih kan. Rukun untuk kita membaca Quran, yang pertama sekali Quran itu di dalam bahasa Arab. Dan susunan dia itu di dalam bahasa Arab. Kemudian mengikut pada riwayat yang masyhur, yang tawatur, riwayat Asim. Kan riwayat kita riwayat Asim. Kemudian minta maaf, kita qiraat qiraat Asim. Ada 7, ada 10 qiraat kan. 7 yang tawatur, 3 lagi masyhur. Dan di antaranya yang kita baca di sinilah 90% di seluruh dunia ni membaca qiraat Asim. Dan juga riwayat kita riwayat Hafs, dan juga Tariq Syatibi. Jadi kita bacalah, tuan-tuan. Membaca, apatah lagi sekarang ada Akademi Quran. Ada banyak saluran-saluran, semua tempat, surau, masjid. Bahkan di Rembau uniknya ada bas untuk kita mengaji Al-Quran kan. Kita boleh berjumpa dengan Haji Zaki kita kan. Belajar. Cuma bila kita belajar itu, pastikanlah kita belajar dengan cara yang sebenarnya, memelihara makhraj, sifat-sifat huruf, kan, mempelajarinya, membaca berulang-ulang. Dia merupakan apa? Merupakan benteng. Lafaz Al-Quran ini merupakan mukjizat. Walaupun kita ketahui bahawa Al-Quran itu tidaklah sebagaimana turun yang kita baca hari ini. Kan? Bukannya dia begini turun satu Quran ataupun ayat-ayat yang kita nampak yang kita tak fahami, bahawa dia adalah mukjizat maknawi. Kan? Mukjizat yang di luar pemikiran, di luar pemahaman kita, yang tak boleh dijangkau dengan panca indera. Tak nampak, kita tak tahu. Kan? Adapun ayat-ayat yang kita lihat ini dibukukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kan, di zaman Sayyidina Uthman permulaannya. Adapun pengumpulan Al-Quran itu telah berlaku juga seawal di zaman Sayyidina Abu Bakar. Tetapi di zaman Rasulullah tak ada. Kan? Tak ada yang kita nampak macam mana sahabat, macam mana baca Quran ke, dia menonggok dan pegang Quran dan sebagainya. Kan? Ada juga cuma mashaf-mashaf. Sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu mendapat hidayah apabila dia membaca lembaran daripada adik dia surah Toha, kan. Orang yang begitu gangster, begitu orang kata geleber lah kan, apabila membaca Al-Quran pun boleh dapat hidayah. Apa
Apatah lagi kita ni tuan-tuan. Apatah kita ini yang lahir kita Islam. Kita keluar daripada rahim satu orang ibu yang beragama Islam. Apabila kita membaca Al-Quran, lebihlah lagi Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Baik, habis untuk apa? Untuk fadilat Quran di dalam bahagian 1 hadis berkenaan dengan kelebihan Al-Quran 40 hadis. Selain daripada 40 hadis yang disebutkan, tak mahu tuan ni. Bismillah. Calling lah ni. Betul-betul ni. Bismillah. Selain daripada 40 hadis yang disebutkan di atas, beberapa hadis ditambah pada tempat-tempat tertentu untuk tujuan-tujuan yang sesuai. Oleh itu, di dalam bahagian ini dibentangkan kelebihan beberapa surah yang pendek. Walaupun surah-surah itu pendek untuk dibaca, tetapi kelebihan surah-surah itu besar. Selain itu, ada disentuh juga beberapa perkara yang penting untuk memberi peringatan kepada para pembaca Al-Quran. Baik, kita tengok pada hadis yang pertama di dalam bahagian 2. An Abdul Malik bin Umair radhiyallahu an, tamahnim ini rahimahullahu taala. Mursalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Fatihatil Kitab shifaa'un min kulli da' shifaa'un min kulli da'in, rawahu Darimi wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Hazrat Abdul Malik bin Umar, bila disebut dalam kitab ini, kaedah dia bila sebut Hazrat ni, maknanya dia adalah tabi'in. Bin Umair radhiyallahu rahimahullahu taala meriwayatkan secara mursal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam surah Al-Fatihah terdapat penawar untuk segala penyakit. Secara mursal bersandar kepada hadis ini, ya. Di dalam surah Al-Fatihah terdapat penawar untuk segala penyakit. Dimula dengan hadis yang pertama ini, ya, hadis mursal. Untuk tahu lebih dalam tentang mursalan ni, hadis mursal ni, kenalah belajar mustalah hadis. Tapi kita tak menceritakan di sinilah tentang martabat hadis ini. Jadi kita baca tentang apa yang ada di dalam kelebihan hadis. Di dalam surah Al-Fatihah terdapat penawar untuk segala penyakit. Hadis riwayat Darimi dan juga Baihaqi. Kelebihan surah Al-Fatihah terdapat dalam banyak hadis. Dalam satu riwayat dinyatakan bahawa seorang sahabat sedang mengerjakan solat sunat. Dia mengerjakan solat sunat lah, bukan solat fardu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memanggilnya. Bahagianya, ya, Rasulullah panggil kita. Kan sedang solat, Rasulullah panggil. Kalau macam kita ni lah, imam panggil kan. Bang Haji Ghazali contoh kan. Macam tu lah kan. Tapi takkanlah imam pula panggil kan, siapa dia kan. Ini Rasulullah panggil. Oleh kerana beliau sedang bersolat, maka beliau tidak menyahut. Setelah sempurna solat, beliau pun pergi menemui Rasulullah. Rasulullah tak tahu dia tengah solat. Kan Rasulullah panggil, dia tengah solat, Rasulullah panggil. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa kamu tidak menjawab panggilanku? Beliau telah memberi alasan bahawa pada ketika itu beliau sedang bersolat. Macam kita lah. Tak payahlah kita kata imam, mak kita lah panggil kan.
Mak kita panggil sedang kita sedang solat. Nak sahut ke tak sahut? Kan? Kalau solat tu solat wajib, maka teruskan solat. Tapi kalau sunat, mak tengah panggil kita kan, maka berhenti daripada solat itu. Jadi adakah kamu tidak membaca ayat Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Wahai orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya apabila mereka memanggil. Jadi merupakan satu kesalahan juga ketika dia salat sunat meneruskan bacaan bahawa yang panggil ketika itu adalah Rasulullah. Jadi sebab itu di antara kenapa Rasulullah tak azan. Kalau Rasulullah azan, Allahu Akbar ketika sahutan hayya 'alas solah, maka jadi wajib untuk satu orang dengar sahutan azan daripada satu orang Nabi untuk datang. Dan sebab tu pernah tak kita dengar riwayat mengatakan Nabi azan? Tak ada. Kerana dia khawatiri juga sahabat yang dengar ketika itu, walaupun tempoh semayang ketika itu panjang. Salat zuhur contohnya. Kan? Jadi apatah lagi kalau azan subuh, kan? Jadi menjadi kewajipan untuk dia meninggalkan ataupun untuk apa? Untuk dia menyahut seruan azan itu untuk solat. Seterusnya Rasulullah SAW bersabda, saya ingin memberitahu kamu satu surah yang paling afdal di dalam Al-Quran. Dan ni yang paling afdal ni, bahasa kita ni sebut paling, yang sepatutnya sebut yang afdalnya. Maknanya yang lebih yang lebih lah. Yang lebih baik, afdal, kan? Kalau aula tu lebih utama. Afdal ni maknanya berkelebihan di dalam Al-Quran. Surah itu adalah surah Al-Hamd, iaitu surah Al-Fatihah. Dan surah Fatihah ni surah pembukaan yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada tak selain daripada tu? Contohnya surah Al-Kahfi, kan? Tapi surah yang dinamakan ni surah Alhamd ini iaitu surah Al-Fatihah yang mempunyai 7 ayat. Jadi kita memegang di sini 7 ayat ini termasuk di dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang pertama di dalam suratul Fatihah. Ada juga di dalam mazhab Hanafi bahawa Fatihah itu tidak termasuk di dalam minta maaf, basmalah itu tak termasuk di dalam Fatihah. Tetapi 7 ayat juga. Tetapi ketika siratul ladzina an'amta alaihim, satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, satu ayat. Jadi maknanya bermula dengan daripada alhamdulillahirabbil alamin tu baru dikira satu ayat. Tapi di sisi kita mazhab Hanafi, apabila Fatihah kita menggugurkan basmalah, maka tak sahlah sembahyang kita kalau kita baca terus alhamdulillahirabbil alamin mesti dengan basmalah. Sebab berlaku juga tuan-tuan, dia mengatakan dia memanglah dia ahli mazhab, dia 4 mazahib, kan? Tapi bila dia kata dia mazhab Syafi'i, mesti dia kena baca Fatihah. Tapi ada tapi ini berlaku sedikitlah konflik kan, di satu tempat kan, di Masjid India, kan? Dia Syafi'i tapi baca sir dia punya basmalah. Jadi tak tahu sama ada dia baca ataupun tak baca, kan. Tapi kalau dia kata dia mazhab Syafi'i, maka kenalah baca jahar, kan, ketika solat jahar lah, kan, solat maghrib, isyak dan juga subuh. Jadi 7 ayat. Ayat ini adalah dipanggil sab'u mathani. Dipanggil sab'u mathani, iaitu apa? Dan mewakili keseluruhan Al-Quran yang agung. Sab'u mathani ni maknanya 7. 7 mathani, 7 ayat. Ataupun mathani yang disebut berulang-ulang. Jadi dikatakan apa? Suratul Fatihah lah. Dia panggil sab'u mathani, ataupun nama lain kepada
Fatihah dipanggil sab'u. Sab'u masani. Sab'u masani. Nama lain pada surah Fatihah. Kalau orang kata, okay, semua baca sab'u masani. Bodoh tu. Tak tahu kan. Contohnya kalau Imam kata, ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sab'u masani. Ini ajaran mana ni? Kan? Tak pernah dengar lah ni, lain versinya kau. Sab'u masani tu Fatihah lah. Kan? Jadi kita sebut apa? Al-Fatihah. Kan? Telah diriwayatkan oleh setengah ahli sufi. Ini kesufian ni saya tak boleh lebih-lebih lah tuan. Ini bukan bidang lah. Ya, walaupun saya ni ada tauliah mengajar adab. Adab tu maknanya tasawuf lah. Kan? Tapi masih lagi belajar lah. Tapi kita baca lah ni. Ahli sufi ni, kesufian ni alam dia. Alam. Kan? Sebab tu dia tak boleh kata orang yang ahli sufi ni sebab memang alam dia. Dan bahawa segala yang terkandung di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang terdahulu terdapat di dalam Al-Quran, dan segala isi kandungan Al-Quran terdapat dalam surah Al-Fatihah. Dan apa-apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah terdapat di dalam Bismillah. Surah Al-Quran tadi yang kita kata berapa? 6,236 ayat kan? Ya. Terkandung semuanya itu di dalam surah Al-Fatihah. Ya, maknanya Al-Fatihah tu dalam 6,236 ayat tu terkandung di dalam 7 ayat tadi. Sab'u masani. Kemudian apa-apa yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah terdapat di dalam Bismillah. Dalam 7 ayat tadi dikompreskan lagi. Tak faham kan? Di dalam basmalah pula. Di dalam Bismillah. Daripada 6,236 ayat dikompreskan dalam surah Fatihah, dan Fatihah dikompreskan lagi di dalam Bismillah. Dan apa-apa yang terdapat di dalam Bismillah adalah terdapat pada huruf pertama, iaitu huruf Ba. Jadi macam mana kita tahu huruf pertama Fatihah ni Ba? Kan? Sebab kita membacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Macam mana kita boleh tahu? Sebab kita tengok dalam Al-Quran. Tapi di zaman Rasulullah tak ada ni. Tak ada. Macam mana nak dikatakan Ba itu ada satu titik. Tetapi faham di kalangan mereka tu bahawa Ba itu macam tu. Bahkan bukannya titik. Baris-baris pun tak ada. Tetapi macam mana mereka baca Bismillahi. Kan? Itulah ya. Itulah pentingnya di dalam kita mempelajari Al-Quran dalam keadaan kita bertalaqi. Kan? Bila titik baris ni ada? Di zaman Sayyidina Uthman pun tak ada titik baris. Macam-macam simbolnya. Kan? Ba nun ya dengan nun baya. Macam itulah bentuk Ada rumah ba tu mungkin ba tu kecil sikit atau ta tu disebut 2 titik atasnya. Kan? Sa tu dikatakan 3 titik. Tapi mereka macam itulah mereka baca. Kan? Sehingga di zaman Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi kan, walaupun kita mendengar dia punya pemerintahan itu pemerintahan yang zalim, bahkan dia membunuh sahabat kan, tetapi itulah permulaan dia dititik bariskan Al-Quran ini kan. Jadi dikatakan titik ba tu ya, bertugas diterangkan dalam tafsir bahawa huruf ba di sini bertugas sebagai penemu, iaitu huruf ba memutuskan hubungan seseorang hamba dengan segala perkara lain dan menemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebahagian ulama menambah lagi keterangan ini dengan pendapat bahawa apa-apa yang terdapat dalam huruf ba
terkandung dalam titik ba. Jadi titik ba yang macam mana? Titik ba tu. Ya, walaupun di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, bahawa kan tidak terdapat macam mana Al-Quran yang kita baca ni, yang ba ada titik bawah. Tetapi mereka baca memang itulah dia keadaan ba. Kalau ada slide kan, saya duduk dalam satu seminar, Ustaz Asri membentangkan tentang Rusam Osmani. Kalau kita tengok memang tak tahu kita baca. Macam mana nak baca, macam simbol-simbol dia. Kan? Tetapi itulah dia Rusam Osmani yang kita baca hari ini. Cuma telah diinovasikan. Dapatlah kita baca Al-Quran Rusam Osmani. Tapi itu pun ramai yang belum boleh baca lagi. Ya, dah bertitik dah berbaris lah kan. Kau tak bertitik tak berbaris tak tahulah macam mana. Kan? Tapi memang mereka orang Arab. Mereka orang Arab kan, mereka tahulah kan. Dia menggunakan kaedah, mungkin kaedah ketika itu berlainan. Kan, bukan kaedah yang kita tengok ni. Babata kan. Ya. Di dalam istilah tasawuf, jadi terkandung di dalam titik ba itu, yakni titik dipanggil titik wahdaniyah. Dalam istilah tasawuf, titik wahdaniyah membawa makna sesuatu yang tidak boleh dibahagi-bahagikan lagi. Uraian seterusnya tuan-tuan kena duduklah di dalam kuliah tasawuf berkaitan dengan basmalah. Panjang tuan-tuan, kalau tuan-tuan guru kita kan menceritakan tentang kalimah-kalimah ni, memang begitu panjanglah berkaitan dengan penerangan. Jadi apa yang kita nak simpulkan di sini, bahawa membaca basmalah ataupun membaca surah Al-Fatihah itu telah membawa satu kuasa ataupun satu kekuatan yang sangat luar biasa sebenarnya. Kalau kita yakin dengan bismillah je, menjadi penawar. Dia akan cerita kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dibagi satu ijazat kan, baca bismillah 1000 kali. Kan, setiap hari baca 1000 kali. Kan, tapi saya tak adalah ijazat tuan-tuan, saya tak ada kelayakan untuk 1000 kali. Tapi kalau tuan-tuan nak amal lah. Baca bismillah 1000 kali satu hari. Kan, dia akan ada kekuatan. Selalu kalau orang yang buat rawatan-rawatan ni kan, rawatan-rawatan Quranian ni, itu dia kena ni lah. Itu kadang-kadang saya pun kurang beramal kan. Setengah ulama telah dinukilkan berkata bahawa di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah dan akan dikau kami meminta pertolongan, ataupun itulah, kepada engkau kami sembah dan kepada engkau kami meminta pertolongan, terkandung segala hajat dunia maupun agama. Besar ni tuan-tuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sepatutnya kalau ikut dari segi bahasa yang kita ni, na'budu iyyaka kan, betul. Tapi kenapa dimulakan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Itu dari segi balaghah. Tapi nak bagi tahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni, bila kita baca, dia terkandung segala hajat dunia maupun agama. Rasulullah SAW telah bersabda dalam satu hadis, demi zat yang nyawaku di dalam genggamannya, tidak ada satu surah pun yang seumpama ini pernah diturunkan, sama ada di dalam Taurat, dalam Injil, Zabur atau bagian yang lain di dalam Al-Quran. Para masyayikh mengatakan bahawa membaca surah Al-Fatihah dengan penuh kepercayaan dan keyakinan akan menyembuhkan segala penyakit, sama ada penyakit rohani ataupun jasmani, penyakit zahir ataupun penyakit batin.
Al-Fatihah yang ditulis dan dijadikan sebagai sebagai kalau kita panggil tu tangkal lah kan. Tapi sebagai apa? Ditulis lah. Ditulis. Dan juga menjilat Al-Fatihah yang ditulis adalah berfaedah bagi mengubati penyakit. Nak tulis bagi apa? Ada satu kaedah rawatan. Digunakan apa? Menggunakan dakwat dia tu menggunakan za'faran. Tuan-tuan tahu tak za'faran? Tahu kan za'faran kan? Za'faran ni, kita ambil za'faran ni, dia macam teh kan? Teh tu kalau kita rendam, dia jadi warna teh lah. Za'faran ni kalau kena air, maka dia akan jadi warna kekuning-kuning, keemas-emasan. Tengok kualiti lah. Kalau za'faran yang baik, dia akan jadi keemas-emasan kan? Kemudian digunakan duri kurma, duri batang kurma tu, kan, kita tumpulkan dia boleh jadi apa? Dia boleh jadi pena, kita celup dia, kemudian kita tulis dekat pinggan putih, pinggan yang putih lah, tulis ba sin mim alif lam lam ha Al-Fatihah kan. Itu yang dia katakan menjilat bacaan Al-Quran. Bukan pergi ambil Quran tu berjilat tak dah. Kan? Itu kaedah salah tu. Kan? Ya. Ataupun kadang-kadang orang kata sampai gondam pula Quran kan. Minum air Quran tu. Kan? Habislah satu Quran digondam kan. Dia ada kaedah dia punya buat lah. Dulu saya selalu amal tuan-tuan. Sekarang ni dah kurang beramal. Sebab tu macam-macam penyakit ni. Ya. Masa budak-budak lu, bukanlah budak-budak lah, 20-an kan. 20-an sebagainya. Yang ditulis dan dijadikan sebagai pendinding dan juga menjilat Al-Fatihah dituliskan dalam ditulis adalah berfaedah bagi mengubati penyakit. Terdapat di dalam kitab sahih. Minta maaf. Bukan sahih, kitab sihah. Kitab-kitab yang sahih lah, sihah ni jamaah. Kitab-kitab hadis yang sahih bahawa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pernah membaca surah Al-Fatihah dan menghembuskan ke atas orang yang dipatuk ular atau disengat kalajengking, orang yang terkena sawan dan orang gila, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengharuskan perbuatan ini. Jadi boleh tak? Merupakan amalan bid'ah yang telah dibuat oleh sahabat zaman tu. Tapi Rasulullah larang tak? Kan? Wahal Rasulullah tak sebut pun. Baca Fatihah hembus. Yang tu kan. Tapi lega tak? Lega ketika tu. Dipatuk ular, disengat kalajengking. Tapi kita hari ni tak yakin kan. Ya. Maka Rasulullah mengharuskan perbuatan itu. Maknanya dibolehkan untuk kita mengambil air ataupun sebagainya, membaca surah Fatihah sebagai jampi lah. Ya, jampi dia bukan jampi mentera tu, bukan jampi yang macam-macam yang kita sebut. Jampi itu maknanya kita membaca surah Fatihah. Yang paling mustajab tuan-tuan lah kepada anak-anak. Kan? Tuan-tuan sebagai ibu ayah, wali kepada mereka ni, kan? Sebagai sebagai syurga kepada mereka ni, maka tuan-tuan amallah baca suratul Fatihah, tiup ke air, kemudian boleh bagi kepada anak-anak. Kan? Selebihnya kita jumpalah para alim ulama, kan? Anak-anak yang mungkin sebab ada orang yang condemn kadang-kadang anak-anak yang di luar kawalan, yang dogi dan sebagainya, tu penyakit ke tu, kan? Kita pun tak boleh tak bagi tahulah, mungkin dari segi satu bidang psikologi dia kata penyakit kan, penyakit tak dengar cakap dan sebagainya. Jadi mungkin kita tak kata dia penyakit zahir, kan? Mungkin ada penyakit dalaman, ada mungkin bentuk-bentuk gangguan menyebabkan dia macam tu, kan? Sebab ada yang beberapa orang datang kan, jumpa saya, anak ni dia ganih pun nak umur 24 tahun. Ganih tuan-tuan. Lepas sekolah habis semua orang digigit
Sampai kan cikgu kata tak boleh terima budak ni. Ompek sekolah semua berhenti. Tapi budak tu cerdik. Saya tak sebutlah budak dia dekat sini. Tapi dia sekolah tempat lain lah. Kan. Ha. Tapi budak tu cerdik, cakap bahasa Inggeris pun boleh. Dan mana dia belajar memang budak tu cerdik. Sampai ni kan. Puas juga tawar-tawar kan, dia macam tu juga. Sampai memang cikgu tengok dia memang surrender. Habis kat sekolah tu semua habis orang di tempeleng dia apa, digigit dia apa semua kan. Tapi apa boleh lah, buatlah penawar juga. Air-air untuk dia. Apa ubat yang boleh untuk ubat macam tu. Mungkin juga ada gangguan-gangguan yang mungkin kita boleh kita untuk usahakan. Jadi apa pun kita ikhtiarlah. Kan. Di dalam satu riwayat diberitakan bahawa Rasulullah SAW pernah membaca surah ini lalu menghembuskan kepada Sayyidina Sa'id bin Yazid, mungkin riwayat dah ada, dan baginda SAW membaca dan menyapu dengan air liurnya pada tempat sakit itu. Menurut hadis yang lain dikatakan bahawa sesiapa yang berbaring dengan niat untuk tidur dan membaca surah Al-Fatihah serta surah Al-Ikhlas kemudian menghembus ke atas dirinya sendiri, maka dia akan dijauhkan daripada segala bahaya melainkan maut. Wallahu alam, kita berhentilah kat sini tuan. Panjang lagi dia punya kisah surah Al-Fatihah ini. Jadi pendahuluan daripada bab kedua ini tentang surah Al-Fatihah. Ini berapa bulan tuan? 20 23 Yang penting tuan-tuan membaca. Itulah, membaca tu pun sebenarnya dah banyak dia punya kelebihan. Di samping itu tuan-tuan tentang hukum hakam dan sebagainya kita pelajarilah, sebab kadang-kadang orang kata nak baca Quran ni nak kena faham. Baru syok kata. Nak syok apa, bukan kita syok tak syok. Kan bila tentang azab Allah kadang kita tak faham dan sebagainya. Tentang nikmat Allah kadang kita tak faham. Kan tapi di samping itu kita belajarlah. Kita belajar yang paling fardu sekali mempelajari Al-Quran untuk kita menyebut dengan betul, kan, supaya apa yang kita baca itu dia mendatangkan nilai ganjaran di sisi Allah, kan. Kalaulah kita nakkan sesuatu daripada pembacaan kita, dah pastilah kita kena berilmu tentang setiap apa, kan. Orang yang tak pandai baik rumah, dia nak baik rumah mungkin jadi, tapi mungkin kita tengok macam mana rumah tak mungkin jadi macam mana yang kita tengok surau kita ni. Dia mestilah ada peralatan-peralatan pembelajaran dia, pengalaman-pengalaman dan sebagainya. Dapatlah kita tengok satu rumah yang teguh, yang siap, dan juga berstruktur, kan? Dan dia selamat untuk dihuni, untuk orang berada di dalamnya. Jadi begitulah kita dengan Al-Quran. Pastilah dengan ilmu yang betul, dengan sebutan makhraj, sifat-sifat huruf, dan ditambah pula dengan suara-suara yang baik untuk kita baca. Mudah-mudahan dia menjadi sebagai kita punya bekalan di akhirat. Wallahu alam. Setakat itu saja sebagai perkongsian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana wa hasin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi kuburana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين رب العالمين. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله.